iradah. Nah, sifat iradah. Maka wajib di atas tiap-tiap mukallaf, nah, mengiktiqad, berpegang dalam hati dia bahawasanya ada di zat Allah Ta'ala satu sifat yang namanya iradah. Nah, arada yuridu iradatan. Nah, masdar daripada arada yuridu iradatan. Tapi makna iradah di sini bukan dengan makna masdari, tapi dengan makna ismi. Kerana di dalam ilmu usuluddin, ilmu aqidah, kaidahnya sya'a isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Masyhur di sisi ulama mutakallimin, bila disebutkan sifat ma'ani itu bukan makna masdari, bukan makna menentu atau berkehendak. Lepas tu makna apa? Ismi, iaitu penentu, pekehendak. Gitu. Nah, mana isim, nama bagi satu sifat, dia panggil mabda' bagi sifat. Artinya arti iradah, ini arti terjemah daripada Arab. Iradah Melayu sebut berkehendak, dia tulis dalam ini berkehendak, tapi yang kita patut kena fahamnya berkehendak dengan makna pekehendak. Gitu. Yakni satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, yang kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti kita akan dapat nampak sifat iradah Allah Ta'ala tersebut, sifat penentu atau pekehendak tadi. Adapun berkehendak atau menentu, ini bukan benda ada, orang panggil benda amrun i'tibari, benda yang kira-kira pada akal saja. Baik, lagi pula bukan satu, banyak. Allah Ta'ala berkehendak menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan makhluk. Oh, banyak berkehendak Tuhan ni. Nah, adapun pekehendak, pekehendak itu ada satu saja. Menentu tu banyak, penentu tu satu. Pekehendak tu satu, berkehendak tu banyak. Itu. Apa makna sifat berkehendak atau pekehendak penentu? Maknanya, makna berkehendak ataupun penentu itu ialah satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu kena faham betul gitu. Kerana masalah Tuhan berkehendak atau menentu itu tidak ada khilaf di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah pun, semua i'tiqad Tuhan menentu, Tuhan berkehendak. Kerana dalil Al-Qurannya Allah Ta'ala jelas sebut fa'alul lima yurid, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala perbuat apa yang dia tentu, itu apa yang dia kehendak. Artinya Allah tak buat apa yang dia tak kehendak, dia buat apa yang dia kehendak. Itu kehendak dengan makna menentu. Jadi sebab tu Mu'tazilah pun i'tiqad Allah tu maha menentu, Allah muridun. Tapi Mu'tazilah ingkar iradah. Itu Mu'tazilah kata Allah Ta'ala muridun, Allah Ta'ala zat yang maha berkehendak, zat yang maha menentu, tapi menentu tu bizatihi, dengan zatnya, tidak ada sifat di zat Allah Ta'ala. Adapun kita orang ahli sunnah wal jamaah, Allahu muridun bi iradatihi hiya sifatuhu wal iradatuhu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun fi dzatillahi ta'ala. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala zat yang maha berkehendak, zat yang maha menentu, dengan bersepakai di zatnya sifat penentu, yang mana sifat penentu tu ialah satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala ada di zat Allah Ta'ala. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah tu lagu tu cara pegangannya. Baik. Sifat iradah Allah Ta'ala ni menjadikan sesuatu tu bukan makna sifat iradah. Menjadi itu sifat kudrah. Kudrah, sifat pekuasa tu orang panggil ijad. Lepas tu
Kenapa dia kata makna sifat iradah ni menjadikan suatu? Dia nak kait di antara kudrat Allah Ta'ala memperbuat sesuatu makhluk. Allah menjadi, meniada, meniada makhluk ni semuanya muafakat dengan iradah. Nah, dia buat apa yang dia nak, apa yang dia tentu. Itu maksud. Allah Ta'ala tidak buat apa yang dia tidak tentu. Maka kerana tu dia buat mari maknanya makna iradah. Padahal makna iradah bukan menjadi, makna iradah menentu. Lepas tu dia kata maknanya makna iradah ialah menjadikan sesuatu daripada alam ini. Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan ikhtiarnya. Itu dengan ikhtiarnya ni orang panggil iradah, dengan pilihan Allah. Jadi apa sahaja yang berlaku di atas muka dunia ni, baik atau buruk, mukmin atau kafir, soleh atau fasik, ikut apa sahaja, itu semua ialah ketentuan Allah dan Allah yang menjadi. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah i'tikad lagu tu. Jangan kata Mu'tazilah. Mu'tazilah ada i'tikad gitu. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala hanya menjadi benda-benda yang baik-baik. Allah Ta'ala buat iman, buat soleh, buat solah dan aslah. Adapun kufur, maksiat, benda-benda yang keji, Allah tidak buat. Itu Mu'tazilah. Kerana apa? Kerana Mu'tazilah mereka itu melazim ni makna mengautomatikkan di antara iradah dengan amar. Dia buat lazim, berlaziman. Apa? Tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala kehendak, tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala tentu, itulah benda yang Allah Ta'ala suruh. Itu Mu'tazilah punya i'tikad. Betul ke begitu? Tak betul. Tidak lazim tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala kehendak, dan tidak lazim tiap-tiap yang Allah Ta'ala kehendak ialah Allah Ta'ala suruh. Tidak lazim. Tidak mesti orang panggil. Lazim ni makna wajib. Tidak wajib, tidak mesti begitu. Kenapa? Cuba kita tengok. Fir'aun tu kufur, Allah Ta'ala suruh tak? Tidak. Allah Ta'ala tidak suruh Fir'aun tu kufur. Bahkan Allah Ta'ala suruh Fir'aun tu beriman kepada Allah. Tetapi sedia kala lagi Allah Ta'ala menentu Fir'aun tu kufur. Itu. Jadi tidak lazim benda yang Allah Ta'ala tentu itulah yang Allah Ta'ala suruh. Tidak mesti begitu. Allah Ta'ala tentu Fir'aun tu kafir, tapi Allah tidak suruh Fir'aun tu kafir. Bahkan Allah suruh Fir'aun tu beriman. Tidak lazim lah. Itu nak cerita kata tidak lazim. Tu. Maka kerana itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhabnya, manhajnya, pegangannya manhajul wasatiyah, manhaj yang tawassut, manhaj yang pertengahan, manhaj yang tidak ghulu, tidak melampau. Kenapa dalam Quran Allah Ta'ala sebut jelas, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalaulah Allah Ta'ala Tuhan kamu menghendaki, kalau Tuhan kamu tu nak, walau syaa rabbuka, kalau Tuhan kamu nak, kalau Tuhan kamu tentu, la amana man fil ardi kulluhum jami'ah, pasti senang, mudah bagi Allah untuk menjadikan semua manusia ni mukmin, muslim semua sekali. Masjid semua, tidak ada gereja, ketik, tokong, tidak ada. Semua masjid musalla. Kalau Allah Ta'ala tentu, kalau Allah Ta'ala nak. Tapi bila kita tengok realiti di depan mata kita, bukan semua mukmin muslim,
bukan semua masjid surau, bahkan ada selain umat Islam. Nah, ada pelbagai fahaman, ada pelbagai kepercayaan, ada pelbagai agama di kalangan umat manusia. Tidak hanya masjid, ada ketik, ada tokong, ada gereja. Artinya Allah Ta'ala tidak nak semua mukmin muslim, walau Allah Ta'ala suruh semua mukmin muslim. Itu kena faham itu. Nah, itu fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ada jaga-jagalah kalau kita tak mengaji sungguh-sungguh akidah ni, takut bimbang bangkit akhirat kelak tidak dengan nabi, tidak dengan sahabat, tidak dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ahlus sunnah wal jamaah. Tidak, bangkit dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mujassimah, Musyabbihah, Syiah, Rafidiyah, Nasibiyah. Banyak pokok sesat ni banyak. Kalau kita tak reti, boleh jadi belaka kita tu di kelompok-kelompok yang menyeleweng daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka karena itu Nabi kata, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, adakah patut engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerasi manusia supaya manusia tu jadi mukmin semua? Istifham bimakna al-inkari, artinya tidak patut. Habis. Baik. Jadi kita wajib i'tiqad apa sahaja yang Allah Ta'ala buat ni, baik atau buruk. Nah, apa sahaja tak kira. Tidak ada sesuatu pun di dalam kerajaan Allah bukan yang Allah Ta'ala buat dan bukan yang Allah Ta'ala tentu. Tidak ada. Semua yang berlaku di dalam kerajaan Allah, fi milkillah, semua yang berlaku di dalam kerajaan Allah ialah apa yang Allah Ta'ala jadikan, apa yang Allah Ta'ala buat. Dan apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala jadikan, itu semua muafakat, berbetulan dengan apa yang Allah Ta'ala tentu dengan sifat penentu, sifat iradat yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Baik. Lawan sifat iradat, sifat berkehendak atau sifat penentu, sifat berkehendak ni, lawan dia tiada berkehendak, tiada penentu. Lagu mana tiada penentu? Seperti menjadikan sesuatu daripada makhluk ini. Tuhan ni buat makhluk ni dengan lupa. Tuhan buat dengan lupa, tak ingat. Lupa ni ibarat daripada ingat sebelum daripada tak ingat. Itu dia panggil lupa. Tahu sebelum daripada tak tahu. Itu. Mustahil tu. Tentu tidak. Tentu tidak Allah Ta'ala buat sesuatu daripada makhluk ni dengan lupa atau dengan lalai. Lalai ni memang tidak tahu sejak daripada awal lagi. Itu dia panggil lalai. Tuhan buat tak tahu apa dah tu ni. Tu mustahil. Tentu tidak. Atau dengan illah, atau dengan tabi'ah. Ini musannif pengarang kitab kita ni mula nak mengkritik fahaman falsafah. Fahaman falasifah. Yang mana mereka ni ada dua mazhab di dalam pegangan tentang af'alul ibad, tentang perbuatan-perbuatan makhluk ni. Mazhab falasifah mengiktikadkan makhluk ni boleh memberi bekas, boleh memberi kesan dengan tabiat dia. Itu dia panggil mazhab tabi'iyah. Api mampu membakar, menghangus dengan tabiat api. Itu. Panadol boleh memberi sehat, menghilangkan demam dengan tabiat Panadol. Nasi boleh memberi kenyang dengan tabiat nasi. Ini orang panggil mazhab tabi'iyah. Ataupun nasi, api, Panadol, air, apa saja tadi tu dijadikan illah, kerana dialah kita dapat kesan-kesan tadi. Dua-dua mazhab ini kufur di sisi ahlus sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik. Wa may yakul bi tab'i au bi illah
fadzaka kufrun inda ahlil millah. Mana-mana orang yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi manfaat dan mudarat, memberi kesan, memberi bekas dengan tabiat atau dengan ilah. Apa ilah? Dia itulah dijadikan dia, kerana dialah kita dapat sesuatu tadi. Kita dapat kenyang kerana nasi, dapat sembuh kerana Panadol. Itu fadzaka kufrun inda ahlil millah. Maka demikian itu pegangan i'tiqad seperti itu kufur di sisi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jaga-jaga. Kalau kita tak perhati betul-betul, kita tak faham erti syirik. Inilah syirik. Ni syirik. Hari Jumaat baru ni saya diundang, dijemput oleh pengacara dalam TV tu, saudara Amin Idris, untuk berbuai santai dengan satu orang ustaz yang berfahaman salafi. Ikhwan kita, saudara kita yang berfahaman salafi. Tajuk yang dibicarakan ketika tu isunya capal, lakaran logo capal, selipar, lakaran selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila saudara Amin Idris tanya kepada saya, saya jawab, di sisi ahli sunnah wal jamaah, makhluk ni sama taraf semua. Panadol ke, nasi ke, capal ke, logo capal ke, sama. Apa sama? Tidak mampu memberi kesan dan memberi bekas, tidak mampu memberi manfaat dan mudarat, tidak boleh memberi sehat, memberi sakit. Apa saya tak boleh? Makhluk, bukan khalik. Saya kata, jangankan logo capal nak jadi syirik. Kalau orang tu makan Panadol, lalu dia i'tiqad Panadol yang memberi sehat, Panadol yang menghilangkan demam, maka dia syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik akbar tu, syirik yang tidak diampun dosanya kalau dia tidak taubat, syirik yang menyebabkan kekal dia dalam api neraka. Jangan main-main. Tiba-tiba saudara panel saya tu nama Al-Fadil Ustaz Adli. Al-Fadil Ustaz Adli ni dia kata, Ustaz, dia kata Panadol tak sama dengan logo capal ya. Panadol ni ada bahan kimia yang mampu menghilangkan virus-virus demam. Sudah. Tengok. Ini dia duk takut orang syirik. Rupa-rupanya syirik tu ada di diri dia. Itu bahaya tu. Dia kata Panadol ni ada bahan kimia yang mampu menghilangkan virus. La haula wala quwata illa billah. Kalau saya nak tanya, bahan kimia yang ada dalam Panadol tu bersifat tabiat ke atau illat? Siap ataupun dia tu kekuatan yang dijadikan oleh Allah. Ketiga-tiga ni sesat semua tu. Seperti mana disebut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa man yakul bi tab'i au bi illah fazaka kufrun inda ahlil millah, wa man yakul bi quwwatil mudaati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Tengok. Siapa yang i'tiqad makhluk ni boleh memberi kesan dengan tabiat dia, atau kerana dialah kita dapat kesan, kufur. Ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma'. Wa man yakul bi quwwatil mudaati, siapa yang i'tiqad sesuatu itu dapat memberi kesan kerana dijadikan oleh Allah power, kekuatan. Tengok. Dia kata nasi ni mampu memberi kenyang kerana Allah telah jadi dah di dalam nasi itu kuwah, power yang mampu memberi kenyang. Panadol ni Allah Ta'ala telah jadikan dalam Panadol kuwah, power, power yang mampu memberi sehat. Fazaka bid'iyun, maka demikian itu i'tiqad, ialah i'tiqad ahlul bid'ah. Fala taltafiti, jangan kamu mengikut i'tiqad seperti itu. Allah, rupa-rupa ustaz pun tak faham syirik, sebab tu cepat sangat menuduh umat Islam dengan syirik. Jangan tuan-tuan.
lambang logo capal tu bila lagi ada? Kurun yang ke-6, 600 Hijriah, zaman Al-Hafiz Imam Ibn Naum Al-Asakir, Ibnu Asakir dengan Al-Hafiz Al-Iraqi, ramai lagi ulama-ulama. Zaman tu telah dilukis logo capal. Kerana apa? Kerana capal Nabi telah hilang, dicuri oleh penjajah dalam peristiwa Fitnatut Tamlang. Fitnatut Tamlang. Ketika itu capal selipar Nabi dicuri oleh Tamlang. Tak ada capal Nabi yang sebenar. Maka Al-Hafiz Al-Iraqi melukis lakaran capal Nabi seperti mana yang diceritakan di dalam hadis-hadis yang sahih, di dalam Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya, sehingga ulama mengatakan sa'alsumul misala izlam ajid lilasmi na'lil Mustafa minas sabil. Aku akan cium lakaran logo tersebut. Kerana apa? Kerana tidak lagi dapat aku mampu mencium selipar yang sebenar, yang asli milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak tanya, daripada kurun ke-6 600 Hijriah sampai zaman kita sekarang, siapakah di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan lambang logo capal sebagai berhala untuk disembah? Siapa? Ada? Ada? Ada tak? Tak tahu deh. Memang tak ada. Memang tidak ada. Yang menjadikan logo capal tu ialah Tuhan, diiktikadkan mampu memberi tak ada. Tak ada. Tu dalam kitab ada sebut tu. Imam Al-Maqarri At-Tilmisani kata, kalau simpan lambang capal itu orang panggil mujarrabat, tajribat dipanggil, pengalaman uji kaji individu diri dia, bukan nas Quran hadis. Nak percaya boleh, tak nak percaya pun sudah. Benda bukan nas Quran hadis, pengalaman seseorang. Macam pengalaman orang, dia kata, saya kalau tengok logo capal Allah teringat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengalaman dia lah tu. Kita tengok logo capal tak ingat ke Nabi, ingat ke jamban. Tu rezeki kita. Masing-masing orang tak sama rezeki Allah Taala bagi. Jangan kata logo capal. Nabi sendiri, orang tengok Nabi, bukan semua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'az bin Jabal tengok Nabi, Bilal bin Rabah tengok Nabi, beriman dengan Nabi SAW. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tengok tak Nabi? Tengok juga. Bukan tengok capal Nabi, tengok Nabi betul-betul. Beriman ke tidak? Tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki masing-masing, tuan-tuan. Kalau ustaz tak boleh terima orang yang bertabarruk dengan logo capal, saya kata paling kurang ustaz jangan cepat tuduh umat Islam yang bertabarruk dengan logo capal tu syirik. Jangan cepat. La yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bisyirki illa irtaddat alaih. Tidaklah mana-mana orang yang menuduh saudara dengan kafir, dengan syirik, kalau tidak benar tuduhan tersebut, kembali kepada diri dia yang menuduh. Ini bahaya, tuan-tuan. Jangan kita buat main-main tuduh orang musyrik. Jangan. Saya kata paling kurang pun ustaz, husnuzon, sangka baik. Mana? Tengok orang cium logo capal, sangka baik dulu. Apa? Barangkali orang ni terlalu rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali. Seperti Majnun dengan Laila. Katanya Majnun, amurru ala diyari diyara Laila. Aku lalu ke rumah-rumah sampai kepada rumah Laila. Uqabbilu zal jidari wal uqabbilu zal jidari wa zal jidara.
Aku cium semua dinding-dinding rumah Laila. Tengok. Majnun tu dia cium habis dinding-dinding rumah Laila. Nah. Wa ma hubbud diyari syarifna qalbi. Bukan aku cinta kepada dinding tu, tidak. Lepas tu dia duk cium dinding tu. Walakin hubbu man sakanad diyara. Tapi aku cium dinding tadi kerana aku cinta kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Siapa? Laila. Itu ustaz tu kata, tak kena ustaz, itu cerita Majnun tu. Laila ada dalam rumah. Laila ada dalam rumah. Dia bukan masalah ada dalam rumah ke tidak ada dalam rumah. Kena faham masalah cium tu kenapa. Nah, sebelum kita beristeri, kita bini, belum kita nikah, gambar kekasih kita tu kita duk cium-cium. Ada kekasih dalam gambar? Tak ada. Kenapa kita duk cium? Alamatul hub, tanda cinta. Itu. Bendera Malaysia ni, kalau ada orang jijak, marah tak? Kita rasa marah tak? Marah tak? Marah deh. Marah pasal apa? Mana ada negara dalam bendera? Bendera tu logo, lambang saja. Nah, nyanyi lagu negaraku hormat, tabik, setengah-setengah cium bendera Malaysia. Syirik, gitu lah. Syirik selalu ni. Ini orang bodoh lah ni, orang tak faham. Cium bendera Malaysia, bendera negara apa sekalipun, itu tema alamatul hub, tanda cinta. Apa? Alamatul hubbil watani, tanda cinta kepada negara. Hubbul watani minal iman, cinta negara tu bahagian daripada keimanan. Jangan kita cepat tu dah syirik. Jangan. Nah, ini bukan sikap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita memanglah tak bimbang. Ustaz semua ni tahu. Nah, saat kami bimbang anak-anak cucu cicit kita nanti yang akan sembah logo capal. Jadi tuk nujum pula dia ni, buat teka-teki nanti akan ada yang sembah capal. Seperti saya sebut tadi, lakaran lambang capal ini sudah ada 6 Hijriah, pada kurun yang ke-6. Sampai sekarang tidak ada yang menyembah logo capal. Tak ada. Tidak ada yang mensyirikkan Allah dengan capal, tidak ada. Nah, tetapi pengajaran yang cepat menuduh umat Islam dengan syirik ini telah terbukti berlaku pertumpahan darah sejak zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampai sekarang, tidak selesai-selesai. Di Syria, di Yaman, duk bom orang, duk bunuh orang. Kan itu? Ingat baik-baik tuan-tuan. Nah, ini bahaya. Itu yang Nabi bimbang. Ini ma akhafu alaikum ma akhafu ala ma akhwafakum, benda yang paling aku takut yang berlaku ke atas kamu, hei umatku. Rajulun yaqra'unal qur'ana, orang yang membaca Al-Quran, hatta ru'iyat alaihi bahjatuhu, sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Ramai pengikutnya, ramai followernya, ramai yang taksub dengannya. Tetapi ja'a ila qaumil muslimina bisayfihi, dia datang kepada umat Islam dengan pedang. Nah, memanglah tak datang dengan pedang, tapi pengajaran dia tu yang menyebabkan ada di kalangan pengikut-pengikutnya yang jahil mula mengistihlal dam, menghalalkan darah-darah umat Islam. Ini bahaya. Faqala asyraktum, bila dia datang kepada umat Islam dia kata, asyraktum, kalian semua syirik, musyrik, tawassul syirik, tabarruk syirik. Sahabat Nabi tanya, man ahakku bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi, siapa yang layak dengan syirik tu ya Rasulullah? Orang yang menuduh atau orang yang dituduh? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, balir rami ahakku bisyirki, bahkan yang menuduh itulah yang lebih berhak dengan syirik. Allah, jaga-jaga tuan-tuan. Jangan kita cepat tuduh orang syirik, takut kita sendiri yang syirik. Itu ni. Jangan sungguh. Ambo terkejut dengar dalam dia diskusi santai itu dalam live online kan. Terkejut dengar, Allah, lagu ni kefahaman dia. Kalau maknanya fardu ain sifat 20 ni tak lepas. Nah, duk
takut orang syirik, dia hak syirik. Takut benda hak Nabi tak takut, so satu hal. Nabi sabda dalam hadis yang sahih rawahul Bukhari wa Muslim, inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di, aku tidak takut berlaku ke atas kamu syirik setelah kematian kewafatan aku. Kenapa? Karena Nabi itu tahu akan ada ulama-ulama yang mengajar akidah, yang menjaga akidah umat, yang umat ni kalau belajar betul-betul ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berhak umat ini dituduh, ditahmah, dihukum dengan musyrik. Tidak. Patut apa yang Nabi bimbang? Walakinni akhsha alaikumud dunya antanafasuha. Apa yang aku bimbang, kata Nabi, akan tetapi yang aku bimbang ialah apabila kamu mendapat dunia, maka kamu leka berlomba-lomba dengan dunia, hilang ghirah, semangat memperjuangkan agama. Habis itu hak Nabi bimbang. Jadi benda hak Nabi tak bimbang, tak usah duk kita koyak nak bimbang-bimbang lebih pada Nabi lah. Nah, itu dia panggil masuk daripada melampau ghulu fiddin. Nah, man yakhafu ala ummati, barang siapa yang takut di atas umat Nabi, ma la yakhafu alaiha nabiyuha, benda yang tidak ditakuti ke atas umat ini oleh nabinya, faqad jaa minat ta'assufi bima la yakhfa, maka sesungguhnya dia telah mendatangi perkara yang melampau-lampau di dalam perkara yang tidak ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan kita melampau-lampau. Orang nak pakai logo capa, pakailah. Kita tak boleh pakai, tak usah pakai. Jangan kita kata capaliyun, penyembah capal. Astaghfirullahalazim. Artinya kita telah mengatakan saudara kita tu menyembah selain daripada Allah. Kita telah menuduh syirik dengan saudara kita. Itu. Itu tengok. Lepas tu Sahibus Samahah Mufti Kedah kata tak usah letaklah logo capal dah. Sahibus Samahah Mufti Kedah kata, nah, tak usah letaklah logo capal atas kopiah ni. Capal ni orang pakai di kaki. Tak betul lah tu. Capal memang orang pakai di kaki. Capal lain, logo capal tu lain. Jangan kata sama logo dengan capal lain. Logo tu lambang, capal tu selipar. Tak ada orang gila pun tak letak capal atas kepala, selipar atas kepala dia. Lepas tu dia letak juga tu. Ini kerana kata Imam Abu Bakar Ahmad bin Iman Abi Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi siapa-siapa nak ikut Sahibus Samahah Mufti Kedah Al-Fadhil Sahibus Samahah Mufti Kedah, silakan. Nah, tapi jangan kata kepada orang yang pakai kopiah ada logo capal. Saya pun tak ada, cuma saya tak suka orang kata tu. Orang kata tu nampak sangat orang panggil Allah, nah, benda-benda kecil remeh seperti ni nak kutip berkelahi, tak maju umat Islam. Mereka ni mengikut saranan daripada Imam Abu Bakar Ahmad bin Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi. Apa kata Imam Abu Bakar Ahmad bin Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi? Na'lun khada'na haibatan libahaiha. Capal Nabi kami merendahkan diri kepadanya kerana kehaibatan cahayanya. Wa inna mata nakhda' laha abadan na'lu. Selama mana kami merendahkan diri, maka selama itu Allah mengangkat darjat kami. Fada'ha ala a'lal mafariki innaha haqiqatuha tajun wa suratuha na'lun. Maka letakkanlah gambaran capal Nabi itu di atas belahan rambut kamu, kerana sesungguhnya hakikat gambar tersebut ialah mahkota, walaupun rupanya ialah capal selipar. Itu. Jadi orang-orang yang pakai kopiah ada ni, ini kerana mengikut saranan daripada Imam Abu Bakar Ahmad bin Imam Abi Abdillah Al-Qurtubi dalam syair yang panjang lagi syair. Saya ambil sikit ya. Jadi jangan kita berkelahi. Orang tak boleh pakai biar, orang nak pakai biar. Jangan kita kata ni syirik, bimbang-bimbang kita yang tuduh orang syirik. Apa kita syirik ni? Kita yang tikok Panadol memberi sehat, Panadol ada bahan kimia yang mampu, ada kekuatan, power yang mampu menghilangkan virus-virus demam dalam tubuh.
La haula wala quwata illa billah. Inilah syirik. Atau ngaji ilmu akidah boleh jadi syirik. Itulah gitu. Baik, habis itu. Kita sambung semula pula insya-Allah. Kita berhenti di situ dulu. Mustahil, yakni istihalah. Mustahil dengan mana istihalah. Tentu tidak. Ya Allah, tidak ada sifat pekehanda atau sifat penentu. Tentu tidak. Kalau tidak, lazim daripada tidak ada sifat penentu, Allah buat makhluk ni dengan lupa, dengan lalai, atau dipaksa, tergagah, dipaksa. Ada orang paksa Tuhan, buat gini Tuhan, buat gini. Berat. Itu semua meluput makna ketuhanan. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sebelum kita berdoa tu, hamba sedikit makluman kepada para hadirin yang hadir pada tengah hari ini. Untuk pengetahuan para hadirin semua, tanah pondok kita yang kita yang kita usaha untuk beli dan diwakafkan di atas nama pondok kita, Pondok Rumi Sufi Jawi di Sungai Buloh, yang berharga RM 1 juta ringgit itu, untuk pengetahuan muslimin muslimatnya, sekarang ni telah pun berbaki sebanyak RM398,000 lagi. Jadi semakin kurang dah tu sikit tu. Mudah-mudahannya muslimin para hadirin semua boleh war-warkan lagi kepada siapa-siapa yang belum ataupun nak berwakaf. RM30 sekaki, RM50 sekaki dengan asrama, RM100 sekaki asrama dan masjid. InsyaAllah boleh bank in kepada pondok kita tu, ada akaun pondok, dan kalau nak minta resip ke CJ ke boleh. Kalau nak pergi ke pondok lalu pun senang lagi. Itu saja. Dan minta doa juga, mudah-mudahannya sebelum 31/8 ni kita telah selesai dah bayar kepada tuan tanah tersebut. Ya sepatutnya bulan 12 itu tamat dah kontrak. Hamba merayu kata ini duit-duit orang ramai ni. Yang telah bayar dah 500,000 ni bukan duit hamba, duit peribadi bukan. Duit orang ramai wakaf. Jadi hamba merayulah supaya jangan batalkan agreement ni, disambung lagi. Jadi akhirnya dia setuju sambung lagi 8 bulan. Jadi mudah-mudahannya peluang yang diberi ini, kita usahakanlah mudah-mudahan dapat dilangsaikan lagi baki tanah wakaf pondok RM398,000 lagi insya-Allah. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.